Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sambung pengajian ilmu tajwid, kitab sambung bab ikhfa silap saya. Ikhfa kan 140. Hukum keempat al-ikhfa dalam bab nun mati dan tanwin. Al-ikhfa menurut bahasa sembunyi, menurut istilah al-mutajwid membaca huruf tanda sukun dengan sifat bacaan antara izhar dan idgham tanpa sabdu serta mengekalkan sifat dengung huruf pertama. Hurufnya ada 15. Yang ada kitab tu boleh bukalah kitabnya. Ikhfa ni maknanya sembunyi. Sembunyi sini bermakna sembunyikan nun mati dan juga tanwin. Sembunyikan nun mati dan juga tanwin, iaitu tanpa dijelaskan bunyi nun mati itu dan juga bunyi tanwin. Ya. Menurut istilahnya membaca huruf bertanda sukun dengan sifat bacaan antara izhar dan idgham. Baik. Izhar ni maknanya jelas, idgham ni maknanya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Nun mati ke dalam huruf idgham lah. Jadi ikhfa ni berada di antara itulah, di antara izhar dan juga idgham. Mudah aja ikhfa ni. Ikhfa ni bermakna ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, iaitu ikhfa yang sebenar. Hakiki ni maknanya sebenar. Ikhfa ni maknanya sembunyi. Sembunyi nun mati dan juga tanwin dengan yang sebenar. Sembunyi yang sebenar bagi nun mati dan juga tanwin. Dia tak samalah dengan ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi itu kerana dia melibatkan mim mati, maka dijelaskanlah mim dia tu. Itu menjadi kebiasaan bagi Arab. Orang Arab dulu apabila dia menyebut huruf mim, maka bibir mulutnya akan rapat. Rapat. Dia tidak renggang. Itu kebiasaan bagi orang Arab. Itu hurufnya kita boleh tengoklah, ada 15 tu: sad, zal, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dha, dha. Tu. Okey. Semuanya terdapat di awal kata dalam syair tu, kita boleh bacalah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa 15, maka ia wajib diikhfakan, disembunyikan di sisi huruf ikhfa. Maka di sisi ulama qira mewajibkan kita membacakan dengan dengung. Kan? Adapun kalau orang yang tidak membaca dengan dengung, dengan sengaja tu, maka jatuhlah hukum kepada dia tu bau makruh lah kalau dia tidak mendengungkan, dengung lah. Dibaca Quran tu tanpa melaksanakan hukum tajwid, maka hukum dia makruh, tak dosa lagi. Kerana tajwid ini hukum dia taklah berat sangat. Adapun orang yang mengingkarinya tu, maka dia kufur. Tu jauh, tu lari jauh. Orang yang mengingkarinya ni maknanya orang yang mengatakan bahawa hukum tajwid ini bukanlah salah satu daripada wahyu Al-Quran. Bukan daripada salah satu daripada hukum yang terdapat dalam Al-Quran, dan dikatakan hukum ni direka-reka oleh manusia, bukan daripada Allah Ta'ala, maka itu kufur padanya. Wajib kita beriman bahawa hukum tajwid ni salah satu daripada bentuk bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi kita SAW, dan diperintahkan oleh Subhanahu Wa Ta'ala pada Nabi membacanya dengan bertajwid. Maka tercelalah bagi sesiapa tu yang membacanya dengan tidak bertajwid. Lagu tu. Adapun kalau kita baca tu tidak bertajwid juga, maka tidaklah satu haram lagi, baru makruh lah. Perbuatan tu makruh.
Dengan sifat bacaan terizhar dan idgham tanpa sabdu serta mengekalkan sifat dengungnya pada huruf ikhfa dengan sempurna dua harakat. Bahawa bacaan izhar adalah mengekalkan zat huruf dengan bacaan menyatakan makhraj dan sifatnya. Sedangkan bacaan idgham kamil adalah menghilangkan makhraj dan sifatnya. Dan bacaan idgham naqis adalah menghilangkan makhraj tapi mengekalkan sifatnya. Nah, itu. Manakala bacaan ikhfa adalah menyembunyikan huruf makhraj nun sukun dan tanwin, iaitu tidak menyatakan bacaan tanda sukunnya serta mengekalkan sifat dengungnya dengan sempurna dua harakat. Dengan cara bacaan hujung lidah diangkat tetapi tidak menekan pada gusi gigi depan sebelah atas makhraj huruf nun, direnggangkan sedikit. Maknanya bila kita melaksanakan hukum ikhfa ni, lidah kita tu tidak boleh terlekat pada makhraj nun. Kalau terlekat tu maknanya dia jadi jelas. Jelas itu membawa makna izhar. Jadi nun mati ni dia akan dipandukan kepada huruf yang selepasnya. Huruf yang kita nak selepasnya tu kita nak sebut huruf apa. Maka makhraj di hujung lidah kita tu akan berada pada makhraj yang kita nak sebut. Macam tu. Dan makhraj tu pun kita tidak boleh rapatkan lidah pada makhraj huruf ikhfa tu. Hanya kita menunggu saja. Contoh muka surat sebelah tu. Contoh huruf sad. Birihin dirihin nun tu ataupun tanwin tu, nun tu tanwin tu nun lah, nun nakirah dia panggil. Tanwin tu nun lah, nun gantian. Panggil. Tanwin tu adalah ganti pada nun dalam bentuk penulisan dia. Adapun dalam bentuk bacaan dia tetap bunyi nun. Dan tanwin ni dia berada pada hujung kalimah saja, dia tidak ada pada awal kalimah. Gitu. Birihin dia tunggu pada makhraj bagi sad. Kalau kita masuk terus birihin, tu salah. Mesti lidah tu tunggu saja pada makhraj bagi huruf ikhfa. Ansaddukum ansitu basitun situn. Dia tunggu pada makhraj zal. Basitun zi, baru masuk basitun, baru tekan zi. Ziraihi bil wasid. Contoh. Wa min zurriyyati Adam. Contoh. Ni bagi uruzan yang kita baca itu kita rapat lidah kita pada makhraj nun. Itu salah. Maknanya lidah tu tidak boleh ditekan ataupun dirapatkan kepada makhraj nun ataupun makhraj huruf yang nak diikhfakan. Maka lidah tu berada tengah-tengah. Setengah ulama kata setengah bagi makhraj nun, setengah lagi bagi makhraj huruf ikhfa. Kalau huruf zal tu setengah makhraj zal, setengah makhraj bagi nun. Setengah dia tak sempurna lagi. Sebab tu dengung ni dia berbeza-beza, dia ikut pada huruf. Kalau huruf tu bersifat dengan isti'la, maka dengung dia tu akan ditebalkan. Ummatun qa'imah. Contoh dengan huruf qaf. Kan? Wala salah. Min qabl, salah. Mesti kena tebalkan dengung tu mengikut huruf yang kita nak dengung tu. Huruf apa yang kita nak masuk, iaitu huruf ikhfa tu. Huruf tu qaf bersifat dengan isti'la, maka dengung dia tu akan meninggilah. Min qabl, min tin, man contoh. Man zalama nafsah. Kan?
Kalau huruf tu dia bersifat dengan istifal, maka dengung dia tu merendah. Tak boleh. An dinikum, contoh dengan huruf dal, kita baca dengan tebal. An di, salah lah. Dari segi kesempurnaan dia tu tidak tepat. Melaksanakan gunnah tu tidak tepat. Dia mesti apa dia masuk tu, nak masuk dengan huruf dal tu dia mesti ada persamaan. Kan dengung tu dengan makhraj ataupun sifat huruf yang selepasnya tu dia mesti ada persamaan, pertalian. Dinikum itu persalahan. Ya. Itu apa ada pun yang contoh-contoh yang selepas itu kita boleh bacalah satu kalimah dua kalimah tu. Itu tidak susahlah. Kita boleh baca sendiri. Ini contohlah, dia bagi contoh tu kita boleh tengoklah. Yang penting kita faham dia punya ta'rif dia tu. Itu saja. Contoh tu kita boleh praktik lah. Kita faham dia punya ta'rif, kemudian kita praktik itu, kita baca tu dengan betul, sudah cukup. Maka contoh tu kita boleh ambil di mana-mana lah. Ayat-ayat Quran tu yang sama dengan contoh hukum nun, hukum ikhfa ni, kita bolehlah ambil mana-mana pun. Ya. Hukum nun bersabdu dan mim bersabdu, muka surat 44 lah dalam kitab, dalam buku ni. Hukum nun dan mim yang bertanda bertasydid. Nun yang bersabdu ni dia mewakili dua nun. Dua nun kemudian dia jadikan satu nun ataupun mim, samalah nun ataupun mim yang bersabdu ni dia asalnya dia ada dua huruf. Kemudian dia jadikan satu huruf. Maknanya dia buang satu huruf yang pertama tu, digantikan tanda sabdu pada huruf yang kedua, yang mana tanda sabdu tu membawa makna ada dua huruf kat situ. Dipanggil hukum tu idgham lah. Idgham ni banyak. Ni melibatkan idgham nun mati dan tanwin, salah satu bab idgham. Idgham ni maknanya secara keseluruhan idgham ni huruf yang bertanda sabdu pun dipanggil idgham juga. Tapi dia tidak melibatkan nun dan nun mati dan tanwin lah. Ini nun bersabdu bukan nun mati, nun tu mesti hidup berbaris. Cuma dia letakkan sabdu pada atas dia. Asalnya tanda sabdu ni dicipta oleh Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 178 Hijrah. Diciptakan, diletakkan tanda sabdu ni dan diambil daripada perkataan syadid, syadidun. Diletakkan tanwin. Kalau tak letakkan tanwin, dia mesti baca dengan alif lam depan, asyadid. Kalau hujung tu dia ada tanwin, dia tak payah baca alif lam lah. Syadidun. Kuat membawa makna kuat. Lalu kepala shin tu kepala dia tu diletakkan sebagai tanda sabdu, kemudian menghilangkan titiknya. Jadi kalau kita tengok tu dia seolah-olah macam huruf sin lah tanda sabdu tu, tapi bukan huruf sin, itu huruf shin. Cuma dihilangkan tanda titik atas dia tu, titik 3 tu dia buang kerana tidak mahu mengelirukan orang lah. Kalau letak tu jadi keliru lah kita. Baik. Itu kena jelas kat situ. Jadi ilmu ni macam itulah, kita mengaji tu kita biar faham sungguh-sungguh. Kemudian kita nanti ni kita nak mengajak orang akan mudahlah. Bagi huruf nun bersabdu dan mim bersabdu, hukumnya satu saja, wajibal gunnah, iaitu wajib menyatakan sifat dengungnya dengan sempurna dua harakat. Baik. Ini kalau sebelumnya tu tidak melibatkan hukum nun mati dan tanwin. Kalau nun mati dan tanwin bertemu dengan nun mati ataupun tanwin bertemu dengan nun jadi idgham,
ma'al gunnah. Ataupun nun mati dan tanwin bertemu dengan mim, dipanggil hukum tu hukum idgham ma'al gunnah juga. Tapi kalau nun yang bersabdu tu sebelum dia ada huruf yang berbaris. Contohnya innallazi, itu dia tidak panggil idgham ma'al gunnah, dipanggil wajibal gunnah. Khas nama dia. Kalau yang tadi tu kita boleh buh dua hukum lah. Sama ada kita nak buh idgham ma'al gunnah ataupun mim tu kita letakkan dia sebagai wajibal gunnah kerana dia bersabdu pun boleh juga. Kalau contoh innallazi ammallazi, itu khas hukum dia hanyalah wajibal gunnah. Dia tidak melibatkan hukum idgham ma'al gunnah. Kerana dia tidak ada nun mati dan tanwin. Kalau dia ada nun mati dan tanwin, kita boleh kata idgham tu idgham ma'al gunnah pun sah. Kalau kita kata pada mim tu, hukum dia kita jelas pada mim yang bersabdu tu hukumnya adalah wajibal gunnah. Ni hukum dia adalah wajibal gunnah pun sah juga. Boleh. Ya. Dengungnya tu sempurna dua harakat. Dipanggil kesempurnaan dengung yang paling sempurna di sini, iaitu dengung melibatkan nun dan mim yang bersabdu. Dia berada pada tingkatan dengung yang tertinggi, iaitu yang paling sempurna, iaitu dengung akmal. Dengung tu yang paling sempurna sekali akmal. Kerana nun mati dan tanwin ni, nun mati dan mim, nun dan mim ni, huruf nun dan juga huruf mim ni, dia mati ke, dia hidup ke, dia berbaris ke, kan? Dia bersabdu ke, dia mesti akan keluar daripada corong hidung. Sama ada keluar tu kesempurnaan dia tu sempurna keluar daripada corong hidung tu ke semua keseluruhannya tu, ataupun separuh rongga hidung, separuh rongga mulut. Kalau melibatkan nun yang bersabdu, dia akan keluar corong hidung keseluruhannya, iaitu dipanggil al-khayshum, tempat kita nak dengung tu. Innallazina fatanul innallazina amanu dia tekan keluar corong hidung, makna sempurnanya. Kalau ikhfa dia jatuh pada dengung kamil kerana dia ada corong hidung yang keluar melibatkan gunnah tu, kemudian dia ada corong mulut juga keluar sikit. Kalau kita tak sini kita tahu. Tapi kalau wajibal gunnah, dia keluar keseluruhan dia tu dalam rongga hidung. Suara kita tu di peti suara kita ditolak melalui corong hidung tu, kemudian dia keluar. Sebut itu dipanggil dua tempat dia keluar. Mulut pun dia keluar, hidung pun dia keluar juga. Kerana nun tu walaupun dia berbaris, dia tetap ada makhraj khas bagi dia tu, iaitu makhraj al-khayshum. Kerana sebab tu huruf nun dan huruf mim ni di antara huruf yang paling sedap. Kerana dia melibatkan rongga hidung. Kalau kita ahli taranum, kita mengaji taranum, kita tahulah corong suara tu kalau dia main dalam hidung tu sikit tu, dia masuk dalam hidung, maka itu dia lebih menyedapkan bacaan kita. Wahum nun tu setengah bagi makhraj lidah, setengah lagi makhraj al-khayshum. Tu nun berbaris tu. Wahum dia keluar. Kalau kita baca wahum kita keluarkan huruf nun tu menggunakan corong mulut. Ini bersalahan. Mesti dia ada keluar suara di mulut dan di hidung sikit. Dan wahum imun sama dengan mim imun. Contoh, kalau dia ada bersabdu terus masuk
innal ladzina amanu. Contoh, ammal ladzi. Contoh, فأما الذين آمنوا فيعلموا. Contoh, kalau ada bersabdu tu terus dia masuk pada rongga hidung, dipanggil dengung tu yang tersempurna, iaitu dengung akmal. Dengung dia akmal dipanggil, yang paling sempurna. Okey. Kalau dengung kamil, dengung ikhfa. Kalau dengung naqis, dengung itu dipanggil dengung izhar, iaitu dengung yang tidak sempurna. Tidak sempurna dua harakat. Tidak sempurna ni bukan maknanya dia tidak masuk dalam rongga hidung. Dia masih masuk rongga hidung, cuma dia tidak sempurna kadar dua harakat. Kenapa tidak sempurna kadar dua harakat? Kerana nun yang mati itu selepas dia tu huruf yang jauh, iaitu huruf halqiyah, maka tidak boleh didengungkan dia tu dengan kadar dua harakat. Gitu, sebab tu nama hukum izhar lah. In hadza wa hum la itu dipanggil naqis. Adapun angkas, yang paling bawah kali angkas ataupun angkis, dia panggil dengung yang memang tak ada dengung, tapi dia masuk dalam rongga hidung, dia panggil itu makhraj, iaitu mim ataupun nun yang berbaris. Wa ma nun yang berbaris tu, itu dia bukan gunnah, dia makhraj al-khayshum. Makhraj dia bukan sifat. Sebab tu bila melibatkan gunnah ni, dia melibatkan sifat. Kalau nak sebut gunnah lah, ni dia tidak kira gunnah, kerana mim tu hidup berbaris, tapi masih lagi keluar daripada corong al-khayshum. Dia panggil keluar itu bukan keluar dari segi sifat, tapi keluar daripada makhraj. Ini mengaji ni detail sikit lah. Secara detail, dia tak terang lah dalam kitab ni. Itu kita bagi jelas Dengung menurut bahasa mengeluarkan bunyi melalui hidung atau suara lembut yang keluar dari rongga hidung khayshum, berikutan dengan menurunkan anak lidah dan terbukanya langit-langit lembut. Menurut istilah ilmu tajwid, suara lembut dan sedap yang hanya berada pada nun dan mim. Tu. Suara lembut yang sedap yang hanya ada pada nun dan mim. Ni yang saya cakap tadi ni. Nun dengan mim ni dia melibatkan kelunakan suara tu. Kalau banyak tengok macam Syekh Masyari kan baca tu, bila dia ada sikit suara dia tu terpalit dengan al-khayshum, maka dia akan berlagu tu dengan lebih sedap. Kerana corong orang berlagu lah. Kalau orang berlagu ni dia ada dua corong, satu corong mulut, satu corong hidung. Dia ada tingkatan suara tu, qarar, nawa, jawab tu. Dia memerlukan penolakan suara itu dengan betul, corong yang betul. Kalau corong tak betul tu, bila dia tarik tinggi tu, dia bunyi tak sedap. Kalau corong dia betul tu, bila dia baca tinggi tu, kita bunyi pun lagi sedap. Macam kori-kori daripada Timur Tengah, kan? Timur Tengah, daripada Arab, daripada Mesir contohnya. Syekh Mustafa Ismail, Syekh Syahad Anwar, Syekh Tablawi, Syekh Dr. Nainam, dan ramai lagi lah. Semua tu orang yang hebat-hebat lah dalam Quran. Bahawa huruf nun dan mim adalah huruf yang bersifat dengung. Apabila terdapat tanda sabdu di atasnya, maka ia wajib didengungkan dengan sempurna dua harakat, sama ada bacaan disambung atau berhenti padanya. Berhenti pun kalau ada nun hujung. Min hun, berhenti dengan dengung.
Cuma dengungnya lebih sempurna dan kemas daripada dengung idgham, dan dengung idgham lebih sempurna daripada dengung ikhfa. Dan dengung ikhfa lebih sempurna daripada dengung sukun izhar, dan dengung sukun izhar lebih sempurna daripada dengung berbaris. Tu dia punya maqam dia tu. Dia hafal lagu tu. Ha? Hmm. Sebab tu idgham ma'al gunnah pun bila bertemu waw dan ya tu, setengah ulama tu kata dia maqam dia tu sempurna. Lebih sempurna daripada dengung ikhfa. Ada ulama letakkan tu pada kedudukan akmal, sama dengan dengung wajib al-gunnah. Ada ulama kata tak sama dengan dengung ni, dengung nun mati dan tanwin, nun bersabdu dan mim bersabdu, ada tak sama. Itu khilaf ulama lah bagi drama al-gunnah. Ya. Demikianlah 5 peringkat tertib kesempurnaan dengung pada huruf nun dan mim, atau dengan erti kata lain bahawa keadaan dengung yang sempurna 2 harakat adalah ketika bacaannya bersabdu, idgham dan ikhfa, dan dengung dengan sedia ada tidak lebih daripada 1 harakat pada ketika bacaannya sukun izhar dan baris. Makna dengung lebih sempurna dan kemas, sifat dengungnya disempurnakan dengan 2 harakat. Sama ada bacaan disambung atau berhenti. Ni kita boleh bacalah. Saya dah terang tadi itu. Tengok huruf nun dan mim yang bersabdu dinamakan harfu gunnah musyaddad, artinya dengung bersabdu, atau idgham bi gunnah musyaddad. Masukkan serta dengung. Boleh panggil idgham bi gunnah musyaddad ataupun harfu gunnah musyaddad. Nama ada wajibal gunnah boleh, harfu gunnah musyaddad boleh, idgham bi gunnah musyaddad pun boleh. Nama dia tu banyak jenis. Kita boleh baca. Kita tengok contoh. Muhammadur Rasulullah. Masuk. Muhammadur Rasulullah. Ma makkanni kan, dia kelak suara hidung kan, sempurna kelak, keseluruhan dia tu kelak daripada corong hidung. Contoh dia wasammu wala umanniyannahum falamma thumma walakinna innama. Kita boleh baca contoh-contoh tu lah. Baik. Satu lagi tertinggal, idgham ma'al gunnah tu, kerana apa jadi perselisihan ulama tu, huruf waw dan huruf ya tu. Ada yang mengatakan dia tidak sama kedudukan martabat gunnah tu, kerana dia ada khilaf ulama yang membacanya dengan tidak dengung. Itu bagi riwayat Imam Khalaf an Hamzah, tarik dua-dualah, Syatibi atau tarik 10 sughra, 10 kecil ataupun 10 besar. Kalau 10 sughra ni kalau mengaji qiraat, dia riwayat Imam Sunan Imam Syatibi wa Durrah, dan Durrah. Kalau 10 kubra susunan Imam Ibnu Al-Jazari. Itu lengkap. Ibnu Jazari ini dia khilaf dengan Imam Syatibi ini. Penyusunan dia tu dia salah banyak. Dia ada pada Mad Jaiz dibaca dengan 2-4 harakat. Kalau Imam Syatibi susunan bagi riwayat Hafs ni dibaca dengan 4 harakat saja. Kan? Kita baca riwayat Hafs an Asim 4 harakat saja. Kalau Imam Al-Jazari disusun baca Imam Hafs an Asim ni dengan 2 dan 4 harakat. Kemudian idgham bila gunnah, nun mati bertemu dengan lam dan ra tu idgham bila gunnah, dibaca dengung dan juga tak dengung. Baca dengung dan juga tidak dengung. Itu khilaf yang disusun oleh Imam Al-Jazari dan Imam Syatibi. Adapun yang lain tu mengikut dari segi farshul huruf, perbezaan daripada kalimah-kalimah perkataan-perkataan dalam Quran semuanya sama.
Berbezalah dengan Imam Syu'bah. Imam Syu'bah dia beza dengan Imam Hafs an Asim ni lebih kurang 500 lebih. 530 patah perkataan. Kalau kita baca alif lam ra, Imam Syu'bah dia akan imalah. Alif lam ri. Dia baca imalah. Taha tahi. Itu Imam Syu'bah lah. Itu satu guru lah dengan Imam Hafs tu satu guru, iaitu guru mereka adalah Imam Asim. Semuanya bacaan yang paling hebat, lebih hebat tu, lebih sedap, lebih menyamai gurunya adalah Imam Hafs an Asim. Imam Hafs ni dia baca tu, bacaan dia tu mirip dengan guru dia. Kelunakan, kesedapan dia, sedap dia menyebut huruf tu sama dengan guru dia. Adapun Imam Syu'bah ni dia kurang sikit. Bukan kurang macam sama dengan kita ni, dah deliver tu samalah dengan Imam Hafs tu, cuma di bawah sikit dari segi bacaan tu. Tapi dia lebih dari segi ilmu. Yang alim lagi pada Hafs. Dia lagi alim daripada Imam Hafs an Asim. Sebab tu kalau dalam matan dia akan sebut nama Imam Syu'bah tu. Siapa yang mempunyai ketinggian ilmu, maka dia angkat satu darjat. Maka Imam Syu'bah berada pada anak murid yang pertama bagi Imam Asim. Imam Hafs kita ni, kita baca ni berada pada anak murid yang kedua, yang muktabar lah. Daripada ribuan anak murid tu, dua orang ni yang paling muktabar. Ya? Tu kita boleh tengok contoh. Contoh bagi mana tadi ya? Nun bersabdu tu, kita boleh tengok contoh sendirilah, kita boleh baca contoh dia tu. Dan saya ingat dalam bab ni tak susah kot, semua yang boleh faham. Dan dia melibatkan nun tu dan mim yang bertanda sabdu saja. Tidak ada masalah apa sangat. Dan nama hukum dia pun wajibal gunnah. Mudah untuk kita ingat, dan kita boleh tengok dalam Quran tu banyak perkataan-perkataan yang ada pada huruf nun dan mim yang bertanda sabdu. Okey. InsyaAllah kita akan sambung dalam ni untuk tahsin. Surat apa tu Surat yang ke-13 tu. Okey, 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13 ya. Wa iz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Boleh wakaf situ. Dan tidak pada la nahi. La larang tu. La tu bukan la nafi tu. La tu la larang. Ya. Boleh tidak pada la tu. Wa iz akhadna, tu sifat dia panggil rakhawah. Za tu adalah sifat, satu sifat dia adalah rakhawah. Iaitu suara yang terlepas. Suara tu terlepas. Terlepas tu dia boleh wa iz akhadna, boleh. Dia ada khilaf. Ataupun kita baca wa iz akhadna pun boleh. Dia ada dua jenis. Sama wa iz akhadna boleh, wa iz akhadna pun boleh. Yang tak boleh tu wa iz akhad, tu tak boleh. Dia menyalahi sifat rakhawah, iaitu dia letakkan sifat syiddah. Itu salah lah. Wa id akhadna, salah. Ya. Wa id akhadna mitsaqakum, ingat qakum tak boleh. Mitsaqakum, huruf yang rapat. Dipanggil izhar mutaqaribain.
Izhar tu jelas. Qakum, jangan baca dengan idgham. Misaqum. Jangan macam gitu, tak boleh. Nanti panggil idgham. Lawan bagi idgham, izhar. Ya. Idgham, lawan bagi idgham, izhar. Lawan bagi izhar, ikhfa. Dia pusing macam tu. La tasfikun dima'akum wa la tukhrijun anfusakum. Tu dengung. Wa la keluarkan bagi sempurnakan bagi makhraj kha tu, iaitu berada pada hujung halqum ni, hujung rongga halqiyah ni, keluar bunyi lagu tu. Kemudian terlepas suara tu rakhawah juga. Wala sempurnakan sifat isti'la tebal dia tu dengan cara kita mengawal bibir mulut ni, bibir mulut. Bibir mulut kita tu tak kawal elok-elok. Sebab tu dia tak sempurna tu. Wala kita baca tukh. Jangan buka dah bibir ni, jangan buka balik. Terus hijau muncung. Wala gitu. Tukhrijuna bibir bawah. Anfusakum min fusakum. Tu idgham mislain. Mim mati bertemu dengan mim, idgham mislain. Kalau berarti kat kum, kita sambung kat mim tu, dia tak ada apalah. Dia tak ada apalah. Kan? Kalau melibatkan mim tu sebelum kita ada mim, hukum ni lebih kuat. Kita mengatakan idgham mislain. Kita nak sebut nama hukum idgham mislain, idgham ma'al ghunnah. Kalau kita letakkan wajibal ghunnah tu, dia kurang kuat sikit. Dia kurang kuat. Kalau kita nisbahkan kepada mim tu yang bersabdu wajibal ghunnah, bolehlah. Kalau kita nisbahkan kepada anfusakum, tu kita nak kata wajibal ghunnah, tidak boleh. Kerana dia melibatkan huruf mim yang pertama tu mati, kemudian bertemu mim yang kedua berbaris, maka hukum dia situ idgham mislain saghir. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Tu alif khinjariyah. Dia letakkan alif kecil kat situ, alif khinjariyah. Min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Summa qalqalah. Salah. Jangan jelaskan seumpama dia tu hidup. Summa aqrar, salah. Summa aqrartum wa antum. Tu menjadi kebiasaan. Bila kita sebut mim tu yang mati tu, mesti mulut kita akan dirapatkan. Itu menjadi kebiasaan. Wa antum tashhadun. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqa. Tengok. Dengung tu bagi jelas. Summa antum haula mad jaiz ula taqtuluna anfusakum wa sama mulut
وتخرجون فريقا منكم ها وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. Itu dengung dia tu rapat-rapat, berada dengan keadaan yang rapat. Qam satu, minkum min, dia ada apa dengung? Tiga dengung. Tiga dengung yang berhampiran. Maka semasa tu kita kena jaga dia punya harakat dia. Jangan sat pendek, sat panjang, tak boleh. Ini banyak yang terjadilah. Wa tukhrijuna fariqam minkum. Dia selalu baca macam tu. Dia tinggal satu. Wa tukhrijuna fariqam minkum min empat tempat. Min diyarihim tagha dengan tagha tanda haruna ain tekan alaihim him, rapat bibir mulut kemudian terus, jangan tekan, jangan buka, rapat saja kemudian teruskan dengan dengung, dua harakat. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوا matikan يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم tebal. Asalnya dia duduk di pertengahan. Huruf kha yang mati sebelumnya ada huruf yang baris bawah. Kha ni bila dia tanda sukun habislah, dia matilah. Maka dia mati ini dia memerlukan huruf sebelum dia untuk menentukan sifat dia tu sama ada tebal ataupun nipis. Bila huruf mati ni habislah, tak boleh nak baca. Mesti ada sebelum tu ada huruf yang berbaris. Maka huruf yang berbaris sebelum tu adalah huruf baris bawah. Maka kha ni dia duduk di pertengahan. Dia nipis sangat bodoh, dia tebal sangat bodoh. Nipis sangat bukan, ataupun tebal sangat ikhra, contoh dia tebal pun salah. Kemudian selepas kha tu terdapat huruf ra. Ini menjadi perbahasan. Selepas kha yang mati tu ada huruf ra, maka ulama mengatakan mesti ditebalkan kha tu kerana selepasnya ra tu bersifat tafkhim. Ini tidak boleh dibuat pertengahan, tak boleh. Ada sikit nipis, ada sikit tebal, tu dipanggil pertengahan lah. Dia tak sama dengan kalimah ikhwa wa kana syaitan ikhwa innal mubazzirina kanu ikhwa. Tu waw dia ada pertengahan dia. Huruf kha yang mati itu dibaca dengan pertengahan. Adapun kha yang mati selepasnya jumpa ra, itu keseluruhan ulama mengatakan ra tu mesti ditafkhimkan, ditebalkan. Wa huwa muharramun alaikum tebal ikhrajukum ikhrajuhum ya. Tu kena tahulah dia bab
huruf ra ni dia perbahasan dia tu agak panjang. Ya. Jika mana kita waqaf pada huruf ra, nah dia ada bagai-bagai lah. Dia ada bagai-bagai baca, ada nipis, ada tebal. Kan? Okey. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض mana bibang salah biba watak angin dia tu jaga kaf watakfuruna biba'd ha فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي dia tak boleh baca nipis khiz, terlalu nipis ataupun tebal. Khuz tak boleh kerana di baris bawah dia ada sikit tebal. إلا خزي في الحياة الدنيا itu izhar mutlak. Izhar mutlak. Mutlak ni maknanya mengekalkan perkataan asal dia tu. Okay. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا itu huruf yang istifal bertemu dengan lafzul jalalah. Kan? Maka mim tu dikekalkan sifat asal dia itu istifal, merendah. Sifat yang merendah ke bawah. Dia bukan ke tinggi, meninggi. Wa ma salah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Baik. Alhamdulillah. Jadi ada siapa yang nak baca? Bolehlah. Saya bagi pada ni lah. Ada wanita. Ridwan macam. Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا dengung bagi kaf, bagi dengung a'la. Dan ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف
بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Baik, alhamdulillah. Tahniah kepada pembaca iaitu saudara Ridwan. Ala kulli hal bacaan dia tu surahan baiklah, bagus. Maknanya orang yang selalu mengaji lah bidang tajwid ni. Cumanya tadi yang tempat saya ada tengok sikit tu fa fariqan fa fariq tadi saudara buat tu saudara Ridwan buat fa fariqan qan dia menurun macam tu qan taqtulu wa fariqan sama dengung kaf dengan huruf dengung ta tu sama tapi pada asal dia tu tak sama. Fariqan qan masuk di sini di ujung. Fariqan di pangkal hidung tu qan kadzabtum wa fariqan qan ada baru turun bagi ta qan taqtulun contoh. Ya, tapi kesurahan itu bagus. Kesurahan dengung tu sangat bacaan tu sangat baiklah. Jadi saya buka soalan, ada siapa yang nak tanya soalan sebelum kita tutup? Boleh tanya, Ustaz? Boleh. Kalau nun yang di akhir, Ustaz, fariqan taqtulun, ketika dia tu berharkat hidup tapi kalau dia disukun dia masuk tingkat gunnah itu gunnah anqos kah atau gunnah naqis dia masuk dalam gunnah tu naqis. Nun yang kita wakaf dia hidup tapi kita wakafkan dia, kita matikan dia tu disebabkan dia wakaf, dia berhenti situ jadi matilah nun tu. Maka di situ tinggal gunnah dia tu keluar nun sukun tu dengan keadaan dia tu nun naqis. Yang tidak sempurna kadar dengung dua harakat. Wa fariqan taqtulun. Gitu ya. Sama kayak izhar, Ustaz ya. Okey. Ini paham? Ya, sama izhar. Sama dengan izhar. Sama dengan izhar. Baik, Ustaz. Terima kasih. Sama. Ya, ada lagi siapa yang nak bertanya? Semua paham? Baik, alhamdulillah saya sambung minggu depan pada muka surat yang ke-14. Kita berhenti kat sini lah, tangguh. Kita sambung pada muka surat yang 14. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.